Alhamdulillah, hari ini saya ada kesempatan untuk naik ke Genting Highland. Sebenarnya tak ada tujuan yang khusus lah nak naik ni, tak ada nak jumpa siapa-siapa. Just nak naik je. Tiba-tiba tergerak hati nak naik. Mungkin boleh ambil juga kesempatan dan ada masa terluang ni untuk buat video. Dan yalah, share sikit sebanyak perkara-perkara ataupun benda-benda yang positif untuk kenangan kita bersama, insya-Allah. Dan hari ini saya tak ditemani oleh siapa-siapa. Sahabat-sahabat saya pun ialah mungkin ada urusan masing-masing. So saya bergerak secara solo, sendiri. Secara jujurnya saya tak biasa jalan naik ke Genting ni. Ada juga rasa seriau-seriau tu, sebab dia punya selekoh dia tu tajam-tajam kan. Tapi alhamdulillah lah, handling si molek ni setakat ni okey, tak terlalu, bukan tak terlalu lah, tak susah lah untuk selekoh-selekoh macam ni. Dia sebenarnya macam pepatah kata lah, alah biasa tegal biasa kan. Dia nak kena biasa je. So saya pun tak ada cadang nak laju-laju sangat lah, light and easy je. Kita pun tak ada apa-apa yang nak di rushing, yang nak diburu. Just nak ambil pengalaman, bawa si molek naik Genting. Lepas tu nak rasa angin sejuk. Setakat ni saya maintain gear 3 je. Cuma kalau ada selekoh tajam dan naik bukit, dan masa tu kalau saya dah reduce speed, saya akan drop kepada 2 lah. Sekarang ni saya maintain 3 je. Macam ni saya tukar 2 lah. Ada bau macam hangit-hangit sikit ni. Saya rasa mungkin brake dia kot, sebab banyak guna brake kan, turun naik banyak guna brake. Tak tahulah kot enjin ni hangit. Saya pun tak tahu nak beza hangit enjin hangit tayar ni macam mana. Tapi kalau hangit badan saya tahu beza. Masya Allah, ini dah macam lap sepang ni. Kalau bawa si Omel ni mungkin lepas jugalah, tapi struggle kat dia nak naik ni. Saya tak pastilah, belum cuba lagi. Tapi rasanya untuk si Omel Forza 250 tu, kalau kadar naik seorang, tak ada penumpang belakang, tak ada pillion, tak ada hal ni insya-Allah. Cuma kalau motor-motor besar, dia advantage sikit lah. Saya gayat juga naik sebab apa? Yalah, kawasan tanah tinggi ni, sejuk ni, jalan mungkin licin sikit walaupun tak hujan. Dapat rasa lah dia punya permukaan jalan tu, dia tak mencengkam sangat. Tayar kita ni macam jalan biasa lah. Sebab setahu saya, macam orang yang bawa motor ni, terutama motor-motor besar, contoh macam yang dia orang buat dekat MotoGP kan, dia orang kena panaskan dulu tayar tu. Saya tengok dia orang selubungkan tayar tu dengan macam benda lah tu kan, untuk naikkan mungkin temperature tayar tu supaya boleh grip elok. Dia orang dekat Sepang kan pakai apa, tayar slick. Dan bukan hanya tayar nak kena panas, tar pun nak kena cukup panas. Saya rasa mungkin faktor tu lah kot. Jalan dekat nak naik ke Genting ni, bila dah cuaca makin sejuk, sekarang dah tengok 22. Bila jalan sejuk, so dia tak cukup panas untuk support kita punya cengkaman tayar, walaupun tayar elok. Apatah lagi kalau naik ni masa hujan. So memang dekat sini nak kena careful. Melainkan kalau anda yang memang luar biasa melayan corner lah, naik superbike kan. Tapi saya, jiwa saya tak berani lah. Saya motor besar ni, touring ni, memang just untuk saya nak cari kawan-kawan, silaturahim, kemudian nak melihat kebesaran dan keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab atas motor ni kadang-kadang terutama kalau kita seorang, kita banyak masa dan kesempatan untuk kita cari idea. Kalau bahasa kerohanian tu macam adalah masa untuk kita bermuhasabah diri kan.
fikir apa benda yang kita dah buat, apa yang kita belum buat, apa yang sepatutnya kita buat. Ni macam pot baik ni. Boleh lah. Berhenti kejap lah. Bismillah. Wih, terasa lain macam juga duduk kat sini seorang-seorang. Tapi insyaAllah lah, okey lah. Ada orang lalu lalang ni kan. Kalau malam ni kalau seorang tak berani kat lepak sini. Tapi view bagi saya cantik. View cun. Tak ada apa pun yang saya nak share secara khusus pada stop kali ni. Cuma ada masa, memanglah ada masa saya akan jalan sorang-sorang, naik motor. Tak kira lah sama ada saya naik si Molek ni ataupun saya naik si Omel Forza tu. Tujuan tak lain tak bukan macam saya kata tadi lah, untuk muhasabah diri, memikir apa benda yang kita dah buat tu betul ataupun tak. Kemudian apa yang kita belum buat, tanggungjawab yang belum selesai, kefarduan yang belum tertunai. Sebab sedar ataupun tidak, suka ataupun tak, kita memang terikat dengan tanggungjawab. Bukan hanya sebagai manusia, tapi juga sebagai hamba Allah SWT. So bukan saja-saja Allah SWT kirimkan kita atas muka bumi ini. Macam maksud firman Allah SWT jugalah. Dan Allah tak ciptakan jin dan manusia tu melainkan memang untuk mengimarahkan muka bumi ini, untuk taat dan patuh kepada Allah SWT, dan juga untuk berbuat baik sesama makhluk. Itulah tujuan matlamat utama manusia diutuskan. Allahu Akbar. Bismillah. Saya memang tak berapa tahu port sini mana nak melepak-lepak ni. Nanti saya jalan slow-slow tengok apa yang ada kat atas tu. Sini dah 22. Rasa sejuk tu. Ui, best lah sejuk ni. Memang best lah. Genting ni kalau tengah hari macam ni dapat 22. Kalau malam agaknya 18 dapat kot. 18 ke 19 ke. Ni kot puncak dia kot. Mana satu nak pergi ni? Alamak. Alamak. Saya tidak tahu mah. Saya tengok tempat orang macam ambil gambar ramai-ramai, ada nampak awan nano sikit. Tapi kat mana dia macam dekat tepi tebing tu. Geng-geng yang bawa motor ni rajin pergi situ. Macam ada tempat parking. Tempat parking. Tempat parking kereta kot. Oh ya Allah, sejuk lah. Dah 21 lah. Ui, Alhamdulillah. Mana tempat dia orang selalu duduk tu? Sini ke? Ya Allah, angin kuat ni, ya Allah. Oh ya Allah, best lah. Serius lah. Serius best lah kat sini. Weh, ni kena berhenti kejap ni. Tapi mana nak duduk? Sekejap, nak parking. Patah balik. Sini. Sini macam boleh parking. Kenderaan kargo saja. Ya ke? Untuk kenderaan kargo saja. Molek ni tak kategori kargo ke? Ada kotak kiri kanan ni. Wish, macam tak confident. Boleh ke? Wish,
Sekejap. Jangan buat hal mudik. Macam straight je ni. Apa nak buat ni? Boleh ke macam ni? Sekejap tengok. Patut dia sengit sikit lagi, baru confident. Allah, best nampak tempat tu. Ya Rahman, ya Allah, sedapnya ya Allah. Pakai full face sejam pun tak terasa duduk kat sini. Angin sejuk baik ni. Boleh kot ya, InsyaAllah lah. Bismillah lah. Tak dapat tempat bergambar yang macam dia orang tu, dapat ambil gambar ini pun jadilah. Daripada tak ada langsung kan. Masya Allah. Tengok tu, siap ada kabus-kabus lagi. Pukul 12 ni kot. Cuaca pun mendung. Ya Allah ya Rahman. Ini anak-anak happy kalau bawa ni. Family seronok ni. Orang pun tak beramai sangat. Kita boleh tengok dekat Trivago ke apa kan, berapa harga semalam ni. Layan blue seorang-seorang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey, sempat dah shoot satu video tadi. Jom slow-slow turun. Tengok kat bawah nanti kalau ada tempat minum, menduri nak turun nanti. Kita berhenti pula sekali lagi kat bawah tu. Tengok pada gayanya boleh tahan juga. Foreigner, saya rasa macam foreigner ni. Tak pastilah kalau ni Chinese daripada Malaysia. Rasa macam foreigner kot. Sebab muka macam baru lepas immigration je. Saya rasa enjin je sejuk tak? Cepat sejuk tak? Rasa enjin sejuk. Sejuk lah. Memang lah pakai glove. Cih. Aduh lah, hai. Banjir. Ada masa pening juga. Wih, nak ngundur ni tahan ke? Bismillah. Aduh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia satu cukup. Tak payah layan kona kat sini. Slow. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mana kita nak pergi ni? Kita dapat minum kopi sedap ni. Aku ada kopi, kedai kopi ke. Orang nak turun nanti. Kuala Lumpur. Yeah. Ke sini tempat dia orang bergambar tu, macam ada palang-palang ni. Ada tebing ni. Sini ke? Sini aku salah tempat ni tadi. Tadi pun baik ni. Oh, cantik ni, ya Allah. Masya Allah. Oh. Baik juga sini. Kena repeat lagi ni, insyaAllah ni. Ajak Adam lah. Dah jual dah motor dia tu, S1K BMW Superbike dia tu kan. Tapi dia masih ada sebiji kapcai Suzuki Smash. Kadang saya tengok dia bawa Smash tu lagi laju daripada dia bawa Superbike tu. Macam saya dah kata dalam video sebelum ni, sebab apa dia berhenti ataupun sebab apa dia jual Superbike dia tu, saya serahkanlah pada tuan punya badan. Kalau dia nak buat sharing nanti, satu ketika nanti dia akan, saya rasa dia akan buat tu nanti. Sebab secara jujurnya, adalah, taklah ramai, adalah yang DM saya. Sebab mungkin
Dia orang tahu saya dengan Adam ada hubungan silaturahim yang baik. Dan saya rasa mungkin juga ada yang DM kawan-kawan, sahabat-sahabat Adam yang lain tanya, kenapa Abang Adam jual motor? Kan? Tapi yang DM saya, yang messenger saya memang ada. Termasuk dekat channel saya sendiri pun ada yang tanya, kenapa Abang Adam jual motor yang banjir? Dia gitu, dia gini, dia gitu, dia gini ke? Jawapan saya standard. Saya punya skema jawapan standard, macam paper SPM 2020. Saya kata saya tahu apa sebab, tapi saya takkan nak ceritalah. Sebab tuan punya badan lebih layak dan lebih berhak untuk cerita. Itu pun kalau dia nak cerita. Kita yang penting apa saja keputusan yang datang daripada sahabat-sahabat kita, sekalipun keputusan tu mungkin kita rasa tak berapa selesa ataupun tak terkejut ke apa ke, kita kena hormat. Sebab saya yakin bila kawan-kawan, sahabat-sahabat dah buat keputusan tu pula keputusan yang bagi saya besar dalam hidup, InsyaAllah mungkinlah dah melalui proses timbang tara yang teliti. Dah ada istikharah, dah bincang dengan orang tua, bincang dengan family. Saya yakin proses tu sahabat kita Adam dah ambil. So kawan-kawan, apa nak buat? Doa je lah. Doa yang baik, cakap yang baik-baik, sebut yang baik-baik, harapan yang baik. Macam tu lah baru namanya BFF, Best Friend Forever. Tak? Daripada kita duk terus berandai-andai. Saya faham sebab subscriber dan follower Adam ni kan ramai. Tapi tak ramai macam saya lah. Saya dekat 6 million dah. Kan ramai. Jadi orang kata orang yang disayang, dikenang, terutama yang minat permotoran ni, yang minat dua roda ni. Jadi tentulah yang nak bertanya, setiap yang mula mesti ada akhir. Bukan cerita motor je. Semua sekali benda dalam dunia ni ada mula, ada akhir. Dia takkan ada mula tak ada akhir, tak ada. Berlawanan dengan sifat Allah, tidak ada mula, tidak ada akhir. Tapi kalau kita makhluk ni mesti ada mula, mesti ada akhir. Kalau kita seronok memulakan, kita jangan pula merasa tak nak menamatkan. Share ataupun komen apa benda dalam dunia ni yang ada mula tapi tak ada akhir. Ada? Saya rasa tak ada. Tapi kalau anda ada jawapan, komen. Mentang-mentang lah naik genting kan, lain pula dia punya ayat dia ni. Tu saya kata jalan seorang ni lain, dia punya mood dia, feel dia tu lain. Saya tertanya-tanya, apa benda kabel kau tu tadi duduk kat situ tu? Iktikaf ke? Biasa benda Allah tu mesti bergerak-gerak kan. Turun naik, dia duduk je. Alhamdulillah, selesai minum kopi dekat kedai kopi. So sekarang kita insyaAllah bergerak balik lah. Itulah kawan-kawan saya yang dah lama dalam dunia permotoran memang pesan lah, kalau memang jalan kita tak familiar, kita tak biasa lagi dengan jalan tu, slow-slow cukup. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, lagi saya rindui. Apa khabar semua? Okey, perasan tak? Dalam pensyariatan ibadah korban, kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dituntut untuk kita mencari haiwan sembelihan yang paling baik. Paling baik tu maksudnya
yang paling gemuk, sado, strong, paling handsome. Kemudian lakukan ibadah korban di tempat yang paling baik. Lepas tu dengan seikhlas hati, sekuat tenaga kita. Perasan tak sebenarnya apakah simboliknya? Simboliknya sebenarnya ialah agama mengajak kita dan meminta kepada kita supaya kita ni sentiasa persembahkan dan buat yang paling baik dalam kehidupan. Tak ada istilah kerja tu cincai-cincai. Tak ada istilah buat tu sambil lewa. Tak. Mesti buat yang paling baik. Kalau kita seorang pasangan hidup, kita merupakan pasangan yang paling baik untuk pasangan kita. Kalau kita mak ayah, kita mak ayah yang paling baik. Kalau kita ni bekerja dengan orang, kita pekerja yang paling baik, paling sempoi. Majikan yang paling baik hati, paling menjaga kebajikan sebagai contoh. Kita sebagai seorang rider, jadilah rider yang memberi qudwah hasanah ataupun contoh ikutan yang baik kepada pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Itu sebenarnya falsafah ibadah korban. Mungkin kita tak perasan. Jom sama-sama kita hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.